saya Farah Hanani aka FH. This is my first video which actually started as my husband. Saya berborak dengan suami saya yang kita akan panggil sebagai MM lepas ni. Saya macam tak tahu nak buat apa dengan hidup saya. I mean like saya ada kerja, saya ada family, tapi saya macam saya nak buat something more. Lepas tu suami saya tanya, okay apa yang you minat? So, saya cakap lah, saya suka bagi ulasan. So macam, then buatlah pasal topik nutrition. Sebab saya kerja as a dietitian. Tapi saya kata macam, I don't want to limit myself into one topic only. Nanti macam, everything pun saya kena cakap pasal nutrition. Tapi sedangkan saya rasa saya ada banyak ulasan tentang semua benda. Well, sebab kalau orang yang memang ada Instagram saya memang tahulah saya suka buat hashtag FH cakap apa. So then my husband kata, then you do lah FH cakap apa on YouTube. I was like, okay, that's interesting point. Lepas tu husband saya tunjuklah certain video yang orang buat kan, macam how they share dia punya content, macam Aisyah nak share, lepas tu there's another girl. So saya rasa macam okay, I can do that. Tapi of course saya tak adalah saya nak be like them, but I'm trying to do my own FH cakap apa, which is actually FH cakap apa ni yang saya dah mulakan dari tahun 2017. Well, it's actually the reason why my husband fall in love with me. Saya sebenarnya dulu waktu tahun 2017 I'm a bit of depressed. Sebabnya semasa tu saya umur 30 tahun. Lepas tu tak kahwin lagi. I know 30 tahun tu masih muda lagi. Tapi nak macam mana kan? Sebab saya memang betul-betul rasa macam dunia saya gelap tanpa masa depan masa umur 30 tahun dan tak berkahwin. And all my friends macam try to consort me, macam comfort me lah, macam janganlah rasa macam tu, dah semua. Tapi nak macam dah aku rasa macam tu kan. So I started that medium in Instagram with FH cakap apa. So saya cakap lah apa-apa yang saya rasa nak. And apparently one day, there's a guy yang diintroducekan Instagram saya padanya. Dan dia tengok video-video FH cakap apa saya tu. Lepas tu, dia suka lah pula kat saya. Begitulah macam mana. So, from that premise, my husband yakinkan saya, MM yakinkan saya yang saya boleh buat FH cakap apa on YouTube pula. Well, so kita nak cakap pasal apa hari ni? I will start with something personal. Which actually saya ada blog kan, actually kan, which is the blog is farahhanani.blogspot.com. Saya dah tulis blog tu dari saya belajar, so macam more than 10 years I think. And saya banyak kongsi jugalah sebelum ni apa-apa yang significant. Blog tu tak aktif sangat pun, tapi saya selalu tulis apa-apa pengalaman saya lah kat situ. One of the highest hit lah ya blog tu dapat ialah berkenaan pengalaman Operation Sis. Yes, so hari ni to kickstart this FH cakap apa, to all you ladies reader and guy reader, sebabnya ada juga orang lelaki yang baca blog saya tu untuk isteri diorang, untuk diri sendiri yang akan buat operation. So my topic today is pengalaman pembedahan laparoskopi untuk pembuangan sis. Begitu. Disclaimer, saya bukan bagi medical advice. Walaupun saya sendiri seorang dietitian, which is I have some clinical background experience and saya memang bekerja sebagai dietitian lah. So pengalaman ni adalah as a view saya sebagai seorang pesakit. Okay, ia semua bermula pada tahun 2013 lah masa tu. There is one moment, satu tahun yang agak gelap juga bagi saya. Banyak pula cerita tu, lain kali lah cerita kan. Tapi pada suatu hari okay, dekat tempat saya bekerja masa tu saya kerja dekat UiTM Sungai Buloh, kampus Fakulti Perubatan. Dia ada buat macam health screening lah. Memang actually health screening pun, tapi dia fokus kepada women health screening masa tu. So dia buat macam-macam, ada check sis, macam scan sis, like you can just scan without ada reference. So macam masa tu saya scan saya punya kawasan rahim, walaupun saya belum kahwin masa tu, dan juga check ada ketulan lepas tak kat payudara.
So saya pergi dengan kawan saya sebab kebetulan kita berdua kerja kat situ masa tu. Sebab sebenarnya saya kerja kat UiTM Puncak Alam, tapi kami bekerja di situ pada hari itu, pada bulan itu. So bila kita pergi tu, tiba doktor tu saya ingat lagi sampai sekarang. 2013 ya, dah 8 tahun kan. Tiba doktor tu scan. Lepas tu dia kata, ada cyst. Saya macam, what is cyst? Ada cyst. Masa tu saya tak rasa apa-apa pun kat saya punya rahim. Because cyst tu sebenarnya kat dalam kawasan rahim lah kan. Dekat saya punya ovari. Lepas tu dia kata, ya ada cyst. Lepas tu saya ukur. Lepas tu dia kata, ni dalam 5 cm. Dia cakap, ke tak apalah, I bagi you appointment date. Okay, so I just went for it lah. Tapi saya tak cakap ke siapa pun pasal masa tu. Saya takut sangat sebabnya saya tak nak masa risau. And masa tu juga dalam tengah tahun, we are in the midst of preparation for my sister's wedding. So macam benda tu macam, kalau saya cakap dengan mak saya, nanti mak saya risaukan saya. Macam tu lah. Saya nak sulung dari 7 beradik, for your information. Perempuan, semua girls kat anak ayah saya dengan mak saya. Okay, so just went to for the appointment. So masa first appointment tu maybe dalam sebulan lepas tu kot. Lepas tu doktor pun cakap ya ada cyst, tapi I akan bagi you appointment lagi. Kalau cyst you tak reduce size dari 5 cm atau lagi membesar, kita akan consider untuk operation. So okay lah, pergilah next follow up sampailah dalam bulan 10 lepas my sister kahwin tu. My sister kahwin bulan September. Lepas tu bulan 10 tu still ada lagi cyst tu. So the doctors say appointment kat sana, kat klinik tu memang semua jumpa doktor pakar. So there will be a team lah dekat klinik gynae tu. Macam doktor pakar, doktor yang tengah buat training. Tak ada HO lah, macam MO above lah kat sana kan. So dia macam, you nak operate tak? Dia macam, boleh lah doktor, operate je lah. So macam, saya tak nak lah ada benda asing dalam saya punya kawasan dalam badan ni kan, cavity rahim saya ni. So orang pun buatlah appointment around November lah saya rasa. So saya tak ingat sangat tarikh dia. Yang penting November. Okay, so what happened? Kita pun check in lah pada tarikh yang diberikan. Okay, check in tu tak apa-apa pun. Cuma doktor akan scan lagi sekali. So kita dah check in, kita kena pergi, dah tukar baju tu, kena pergilah dekat bilik yang boleh buat scan. Sebab kat sana facility dia macam ada 2-3 ward je masa tu. So macam tak ramai sangat orang. Tapi saya minta jugalah adik saya seorang teman saya begitu kan. So pergilah scan. So doktor kata kalau scan sehari sebelum operation, dia akan scan dulu. Kalau dia scan, lepas tu tak ada apa-apa perubahan, dia akan proceed lah untuk operation. Kan dia kata minimum size 5 cm kan, dia akan operate. Tapi macam kalau dia kurang dari 5 cm, tiba-tiba dia jadi 3 cm. So orang cakap tak payah operate lah, macam tu, kecil sangat kan. Okay lah, so macam bila scan, okay still size dia 5 cm juga. So macam doktor pun, okay lah kita proceed operation. So masa operate tu, I think pagi kot, 8-9 pagi macam tu kan. Tu 7 pagi. So my mom, biasa my mom kan, teman kan sampai kat pintu bilik operate semua. Memang kita dah kena puasa lah dari malam tu lah, pukul 12 tu dah kena puasa. Lepas tu masuk bilik operation. So doktor cakap, I heard the doctor says lah, Dr. Bahiyah yang operate I. Dengan ada Dr. Tengku, ada dua orang yang Dr. NS. So ada satu staff lelaki, angkat I kot, ada staff nurse perempuan juga. Lepas tu doktor tu cakap, do you hear that? My husband buat misal, dia nak buat cake rose lychee, his new product for his dapur maskulin project. Okay, so I ingat lagi doktor tu cakap, okay Farah, doktor lelaki tu lah, Dr. Mahzus nama dia, tak silap bagi, sebab kita kena bius penuh tau bila operate ni. Kita memang tak sedar. Tak ada, dia bukan local operate. So laparoskopi ni dia beza dengan laparotomi. So laparotomi tu dia belah, almost like macam belah scissor, tapi tak, dia macam belah tengah. Tapi laparoskopi yang I dan ni, I share ni is dipanggil juga operation tebuk lubang. So dia akan tebuk 3 lubang lah. Satu kat pusat and lagi 2 mana-mana lah yang dia rasa necessary. So they will insert a tube yang ada hujung tu, satu ada gunting, satu ada
kamera untuk tengok kat dalam. Kiranya diorang macam blind operation tau. Bukanlah blind, maksudnya diorang tak nampak pun directly. Diorang masukkan kamera, lepas tu diorang tengok dekat screen kamera, dekat screen TV tu, apa yang diorang nampak lah. Macam tu. So dia open, so doktor tengok-tengok cari-cari di sebalik lemak tu kan. Bukan macam tu. So that is the operation, tapi still kena tidur. Lepas tu doktor tu tanya, lepas doktor tu bagi I macam satu gas macam ni kan, nampak macam dalam TV tu kan, doktor letak ni, nampak doktor tu. Lepas tu terus tak sedar apa. Sebelum tak sedar tu, sebenarnya I dengar lah doktor tanya, sakit tak? Sakit tak? So macam, tidur. Lepas tu I tak tahulah apa jadi. Kita kan kena tidur, general anesthesia kan. They will give you another appointment before operation. Maybe seminggu ke 2 minggu sebelum operation, jumpa general anesthesia. Jumpa anesthesia lah, doktor pakai bius kan, untuk discuss any condition. Kita takut juga kalau kita ada allergy ke apa kan, history of allergy kepada ubat bius ke. Okay. Lepas tu I tertidur, I tak tahulah sebenarnya apa lama I tertidur. Tapi I terbangun tu, macam buka mata tu, azan Zohor. Macam tu. So macam buka mata, saya dah tak ada kat dalam operation room tu. Fish dah dekat luar, dekat macam ada counter nurse. So nurse tu datang kat kita, dah bangun dah. So dia bagi air semua kan. So macam perut rasa macam tegang gila. Sebab satu lagi tube diorang masukkan gas. Sebab macam diorang nak kembungkan kawasan perut kita tau, untuk tengok macam ruang tu terbuka sikit lah. Dia nak tengok kawasan tu kat mana kan. So bila dah bangun tu, diorang pun bawa keluar. My family macam biasalah dekat luar kan, macam so trauma like that. Padahal macam sebenarnya actually it's not a big operation, tapi it's a first operation in the family. Macam tak siapa sakit, sebenarnya aku je ada sakit tu kan. Lepas tu my mum pun my family attend to me lah kan. I think the same day Dr. Juliana datang. Dr. yang buat tu Dr. Bahia. Dr. Juliana tu dia second specialist lah. Lepas tu dia pun cerita lah. Dia kata masa nak operate tu, sebelum operate, because dia kata sis I 5 cm je kan. So dia kata kita orang macam okay, this is asymptomatic sis, it's gonna be a very quick operation. Setengah jam je kita siap kerja ni, cakap dekat kawan-kawan dia tahu. Dia macam sangat yakin lah. Sekali bila kan cakap dia masuk kamera kan, dia masuk kamera, sis tu bertaburan begitu. Kiranya macam the biggest je yang 5 cm tu. Tapi sis tu, I bukan polycystic ovary tau. Diorang tak ada diagnose ISPCOS lah. Macam bukan sis tu dalam ovary je. Sis tu dia macam ada di sekeliling I punya apa? Rahim tu. Dia macam rahim. Lepas tu macam rahim I, doktor kata macam ni rahim kan. Rahim macam ni kan. Rahim I yang macam ke belakang macam tu. Menyebabkan macam dia tergabung kat belakang. Padahal kadang-kadang I punya period memang gila painful lah. So doktor suspect macam tu macam backflow. Maksudnya darah yang tak keluar habis, dia macam melekat kat dinding rahim tu, menyebabkan macam bergumpal macam tu. So yang diorang jumpa 5 cm tu yang paling besar punya gumpalan. Padahal banyak lagi scattered. So diorang cakap lah, tapi Farah kita tak buat open lah, kita go through lah with the operation yang terbuat lubang tu kan. Macam jadi lama lah, setahun pula. Sejam setengah the whole process untuk dia buang semua yang melekat-dekat kat dinding tu semua. So macam I rasa macam relief lah yang I go for the operation. Sebab at least kita tahu kan, macam diorang dah clearkan. Sebab this is, benda ni kalau macam tak clearkan pun, nanti ada risiko juga kalau pregnant. Walaupun masa tu power pun tak ada, tapi dah fikir dah pasal pregnant kan. Lepas tu doktor pun cakap lah, okay lah Farah, you can proceed for pregnant jugalah lepas ni. Lepas tu saya cakap lah, tapi doktor, saya tak ada calon pun lagi. Doktor boleh carikan sajalah gurau kan. Padahal perut tengah tegang gila, memang macam tak boleh gelak apa. Doktor tu pula berlawak. Dia pula bercakap, I pun single lagi Farah. Dah macam dia dua-dua single ni, cari jodoh macam mana? Biarlah dua-dua tak time macam tu kan. Lepas tu okay lah, so doktor experience, tapi dia kata dah buang macam most of the scattered tu, yang paling besar dah buang, yang kecil-kecil pun dah buang. That's why dah lambat sikit siap kan. Macam okay lah. So after that, I pun esoknya dia malam tu tidur lagi hospital. Esoknya baru balik. Saya dapat MC dalam 2 minggu lah kot. 2 minggu, seminggu. Tapi lepas dah habis MC tu, macam
contohnya lah BMC seminggu kan, hari ke-8 tu kena jumpa diorang balik sebab dia nak tengok luka tu. So apa yang ada, takkanlah nak tunjuk kan. So apa yang ada, dia macam ada lagi 2 lah luka. Satu lagi kat dalam pusat tak nampak kan. Diorang masukkan yang paling besar lubang kat pusat. Lepas tu doktor macam gatal gila lah benda tu. Tapi sebab sebenarnya luka kita takkan gatal sebab salah makan. Maybe macam air terperangkap ke apa macam tu kan. Jadi masa doktor tu check tu, dia kata okey dia luka tapi memang gatal lah. Kawasan luka tu macam nak garu, cuba renyam tau. So doktor tu saya ingat lagi dia cakap, itulah dugaan. Macam mana kan, macam geramnya nak kutip-kutip. Dia macam benang tu hitam. Lepas tu macam doktor tu lap macam tu, dia gunting sikit kot. Lepas tu dah tak gatal dah. Lepas tu dia macam spray something kot, I don't remember sangat. So apakah kesimpulan dari peristiwa ini? Okay, saya ada tanya doktor saya tahu kenapa saya boleh dapat cyst. Sebabnya entah, saya rasa macam tak makan benda pelik-pelik sangat. Okay, lepas tu doktor kata dia pun tak ada jawapan kepada soalan saya tu. Sebabnya ada 20 sebab kita dah boleh dapat cyst yang dia tak senaraikan lah sebab tu. Dan it could be any of that. So macam okay, so saya pun fikir lah macam mana kan dah kena. Tapi alhamdulillah kita dah get it out. So doktor kata kalau if you have trouble or later on bila nak try to conceive, datanglah balik kat kita kan. So that dia boleh lah bantu apa yang patut. Alhamdulillah. Sebenarnya cyst saya tu naik balik tau. Later sebelum saya kahwin, saya sajalah ada check juga kan. Dah kahwin tu cyst saya tu besar jadi 2 cm balik. Tapi 2 cm is not that big yang require sampai pembedahan. Sebab dia macam 5 cm dan ke atas baru dia nak operate. Lepas tu saya pregnant. Alhamdulillah lepas kahwin, saya kahwin bulan 11 2018. Lepas tu bulan 12 saya pregnant. Situ indicate yang alhamdulillah dia tidak mengganggu lah proses kehamilan kan. Dan masa saya awal-awal pregnant, masa tu macam baru first detect pregnant, memang doktor yang scan tu dia cakap ada cyst tu lagi dalam 1 cm 2 cm macam tu lah. Bila benda tu kan macam anggaran, kita pun tak tahu kan. Saya baby pun macam anggaran-anggaran kan. Lepas tu pregnancy tu saya keep on tanya, doktor ada tak cyst saya? Macam semua doktor yang scan saya akan tanya pasal cyst tu. Aku tanya jugalah pasal baby, tapi maksudnya macam tanya jugalah pasal cyst. So dia pun doktor-doktor tu pun cakap tak ada cyst, you clear. Sampailah sekarang saya dah salin setahun 9 bulan kan. Anak saya lahir bulan 9 2019. Alhamdulillah memang latest check pun tak ada juga cyst. So nasihat saya tadi kesimpulan yang siap lah. Kalau you are rasa something wrong dengan your period, macam you ada heavy period yang too heavy, unbearable pain ke, ataupun macam saya asymptomatic kan, macam tadi kan doktor ingatkan saya sebenarnya cyst tak teruk kan. Tapi macam saya ada momen yang macam the only way to hilangkan sakit tu saya akan menjerit sampai bergegar rumah baru hilang sakit. Tapi tu macam datang setahun sekali je lah. Honestly, saya pun tak tahu. Kalau saya tak buat scan yang first tu pun saya takkan tahu saya ada cyst. Sebab dia memang sometimes is asymptomatic unless you check. The only way to know is kita buat scan lah. Baru tahu. Kalau tak tahu kita ada cyst. Sebab benda tu kan kat dalam macam tu kan. Lepas tu okay, operation laparoskopi tu kan tadi macam saya explain, dia tebuk lubang kan. So tak semestinya untuk buang cyst je. Macam ada je orang-orang yang WhatsApp saya, dia tanya sebab dia pembedahan empedu buat method laparoskopi. So basically dia adalah pembedahan yang tak major lah. Dia macam minor and cepat sembuh. Diorang pun takkan bagi MC lama, maybe seminggu macam tu je ke, ikut tempat lah. Cuma kalau you all pergi and check in for operation, bila balik tu make sure ada driver lah. Maksudnya bukan you yang drive kereta. Sebab ubat bius tahan sehari 2 je. Lepas tu dia mesti you kalau dalam keadaan lepas operate tu, satu mungkin you taklah nak drive, ataupun you still under ubat bius sebab tu tak rasa sakit. So but somehow itu operation tu telah menyediakan saya untuk operation yang lebih besar, iaitu pada masa saya lahirkan anak saya kena caesar pula. Macam tu. So bila compare caesar dengan operate cyst ni, macam yang cyst tu tak ada apa lah. Cuma memang lah macam sebulan tu perut tegang juga.
Macam tak boleh gelak macam tu kan. Tapi lepas bulan tu saya enjoy je. Saya pergi mandi swimming pool semua. So don't worry, okay? Siapa yang risau macam nak tahu dia ada cyst ataupun dah tahu dia ada cyst, takut nak operate, for me it is something yang you tak perlu terlalu takut. Macam boleh nak takut, boleh nak risau because you tak boleh nak expect. Tapi bila you dengar video ni, I rasa you rasa benda tu something that you can handle. Macam tu kan. Because saya rasa semua perempuan patut tahu jugalah dia punya keadaan kesihatan. So yes, that's basically the first video under channel FH Cakap Apa. Saya harap sharing saya ni, apa yang saya cakap ni telah dapatlah menghilangkan sikit kerisauan anda ke yang mana-mana yang nak buat operation atau tak tahu langsung pasal operation cyst ni. So see you lagi nanti in the next video. Bye!